Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi insya-Allah kita akan sambung dengan pengajian satu hari satu sirah daripada kitab Syama'il Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi, dan hari ini kita akan sambung bab yang ke-10 dan juga bab yang ke-11 ya. Kita akan masuk tentang bab Ish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bab kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi stay tune. Terima kasih kepada yang dah subscribe sebelum ini. Yang mana belum dan baru melihat, baru menonton video ini, jangan lupa terus klik subscribe di bawah, dan kita akan teruskan dengan pengajian kita. Jadi kita akan teruskan dengan bab yang ke-9, iaitu bab Maja'a fi 'Aisha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana mendatangkan tentang roti, 'Aish ataupun cara hidup, lifestyle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan pilih hanya satu hadis daripada bab yang ke-9 ini, iaitu daripada hadis Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala lahmin illa 'ala dhafaf." Qala Malik bin Dinar, "Sa'altu rajulan min ahli al-badiyah, ma dhafaf?" Faqala an yatanawala ma'an nas. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun kenyang memakan roti ataupun daging, kecuali sekiranya makan beramai-ramai bersama tetamu. Malik bin Dinar pun berkata, "Aku bertanya kepada seorang badui, apa maksud lafaz dhafaf?" Orang itu menjawab, yakni badui itu, makanan itu dimakan bersama orang ramai. Dan hadis ini bertaraf sahih, direkodkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu an. Jadi dalam hadis yang pertama ini dan hadis yang satu ini, maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sekalipun tak pernah kenyang kalau sekiranya Rasulullah makan bersama keluarga ataupun seorang diri. Dan Rasulullah ini kita kenali dengan satu orang, satu manusia sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah makan seorang diri. Dia akan makan bersama orang lain ataupun makan bersama keluarga. Sekiranya makan bersama keluarga atau Rasulullah seorang-seorang, Rasulullah tidak pernah kenyang sepanjang hayat dia. Dan seperti mana yang kita tahu akan masuk di bab yang seterusnya selepas ini, Rasulullah memang makan roti. Roti ini ada yang kita panggil dalam satu hadis syair, roti syair ataupun bur. Roti yang macam ni dia dibuat daripada gandum ataupun bali. Jadi roti ini, kata isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ini bab yang akan datang nanti kita akan sebutkan, Rasulullah tak pernah kenyang makan roti bali ini yang kita panggil syair ini sehinggalah dia wafat sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis yang kita sebut hari ini, hadis yang bab yang ke-9 ini, Rasulullah akan kenyang kalau dia makan bersama ramai tetamu. Jadi dalam hadis ini Malik bin Dinar dia refer kepada seorang badui, Arab badui. Apa maksud dhafaf yang dimaksudkan dalam hadis ni? Jadi dhafaf yang dimaksudkan ini adalah bila Rasulullah makan ramai-ramai. Kenapa Malik bin Dinar tanya kepada seorang badui tentang maksud ni? Adakah Malik bin Dinar tak faham? Bukan dia tak faham, tapi dia kurang faham. Dan orang dulu-dulu, Arab semasa zaman Nabi, Arab badui menggunakan Arab yang fasih, Arab yang fushah, yang baku. Jadi mereka lebih memahami perkataan-perkataan Arab daripada orang-orang yang bukan betul-betul daripada asal pedalaman. Jadi Arab badui ini Arab pedalaman. Jadi Arab pedalaman ini mereka menggunakan bahasa yang fushah. Jadi mereka lebih memahami kadang-kadang sesuatu perkataan tersebut. Jadi dhafaf di sini ada banyak makna sebenarnya. Dia lebih kurang ada maksud dia tetamu yang ramai, ada maksud dia keluarga yang miskin, tangan tetamu yang banyak. Ini maksud dia. Tapi untuk refer kepada hadis ini, maksud dhafaf di sini adalah apabila Nabi makan bersama tetamu yang ramai, maka Nabi akan sediakan makanan yang terbaik yang ada dalam rumah dia. Ketika itu baru Nabi SAW akan merasa kenyang ataupun makan sehingga kenyang. Kalau Nabi seorang-seorang dan ataupun bersama sahabat, maka Nabi takkan makan sehingga kenyang. Ini akhlak Rasulullah SAW, dan ini adalah di bab Aish Rasulullah SAW. Aish bermaksud roti yang diperbuat daripada gandum. Aish juga bermaksud cara hidup Nabi SAW. Hari ini kalau kita tengok Arab di Mesir seumpamanya, Aish ni roti. Kita boleh pergi kedai, kita boleh pergi cari, hal ladaika Aish, adakah apa jual Aish, kita boleh beli Aish ni, roti. Sebab apa dia cara hidup dan dia juga nama roti? Sebab orang Arab ini nak bagi tahu
Dia orang ini hidup dengan roti. Dia miskin ke, daripada kecil, dia orang kaya ke apa, mesti dia makan roti. Kalau nak kata dia punya pembuka selera macam kita hari ni, pembuka selera dia orang adalah roti, kadang-kadang penutup itu sendiri adalah roti. Jadi Aish ini roti dan juga cara hidup. Dia orang susah, dia orang kaya, dia orang miskin, dia akan makan roti. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dalam satu video yang sama, bab yang ke-10, iaitu bab kasut Nabi SAW. Stay tune dan jom kita ke sebelah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bab yang ke-10 daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi. Bab yang ke-10, bab Maja'a fi khuf Rasulullah SAW. Bab yang mana mendatangkan tentang kasut Rasulullah SAW. Ini kasut khuf disebutkan dalam bahasa Arab dan bukan na'al, bukan sandal Nabi SAW. Tentang na'al kita akan bercakap di topik yang seterusnya, iaitu bab yang ke-11 insya-Allah. Jadi daripada Buraidah radhiyallahu an, anna an-Najashi ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffain aswadain sadhijain falabisahuma thumma tawadda wa masaha alaihima. Maksudnya sesungguhnya Raja Najasyi menghadiahkan sepasang khuf hitam pekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sepasang khuf itu. Kemudian baginda berwuduk dan hanya menyapu air ke atas khuf itu, tidak membasuh kaki dan tanpa menanggalkan khuf. Hadis ini sahih direkodkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Keterangan hadis ini hasan dilaporkan oleh Buraidah. Hadis yang terakhir ataupun yang kedua di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini daripada Al-Mughirah bin Syu'bah berkata radhiyallahu an, ahda Dihyah lin-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khuffain falabisahuma an Amir wa Jubbah falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam adhakiyun hum am la. Dihyah menghadiahkan sepasang khuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda memakainya. Jadi dalam hadis ini Amir Asy-Sya'bi dia melaporkan sebagai tambahan daripada hadis ini baju jubah. Dia bagi khuf dan juga baju jubah kepada Nabi, dan Nabi pakai kasut itu sehinggalah koyak, dan Nabi tidak tahu adalah apakah kulit kasut itu daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Hadis ini juga direkodkan oleh At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan gharib. Jadi dengan itu habislah hadis dari bab yang ke-10 dan kita akan memperincikan sekarang. Jadi pernah satu hari Raja An-Najasyi menghadiahkan sepasang khuf hitam pekat kepada Rasulullah SAW. Siapa Raja An-Najash? Bukan nama dia Najasyi. Raja An-Najash ini maksud dia hari ini kalau dia di satu tempat yang bernama Abyssinia, nama satu tempat yang nama Abyssinia. Kalau tak tahu maksud dia Habsyi. Raja Habsyi, raja yang berkulit hitam ni, untuk orang-orang negro ni hari ni, yang kulit-kulit hitam di Habsyi. Jadi dia ni menghadiahkan sepasang khuf hitam kepada Nabi SAW, dan sejak daripada itu Nabi pakai khuf itu. Kemudian bila Nabi pakai khuf, bila Nabi berwuduk, Nabi tak buka pun khuf, tapi Nabi cukup menyapukan air wuduk di atas khuf tersebut. Jadi kat sini kita dah belajar dah, sekiranya kita pakai khuf, kita hanya ambil wuduk dan tidak menyapukan kepada kaki kita tanpa buka khuf. Kita sapu atas khuf itu sahaja. Dan khuf ini juga tuan-tuan sebenarnya ada syarat dia. Syarat dia dengan syarat khuf ini kulit. Khuf ini kulit dan dia menutupi kaki kita, dan sekiranya kita berjalan melebihi daripada saya lupa tuan-tuan, insya-Allah kita akan masukkan link, melebihi daripada beberapa kilometer, maka khuf itu tidak koyak. Bila tidak koyak, maka itulah khuf yang kita boleh ambil wuduk di atasnya. Sekiranya kita pakai yang bukan kulit, plastik dan sebagainya, kita jalan sikit dia boleh koyak dan boleh terbakar, maka khuf tersebut kita kena buka daripada kaki dan sapukan wuduk. Sekiranya khuf itu betul-betul kulit dan dia kuat, dan bila kita jalan sekian beberapa kilometer dia tak koyak dan tidak terbakar, maka khuf itu kita boleh sapukan air di atasnya. Ini menjadi dalil kepada kita untuk pakai kasut pun sebenarnya boleh ambil wuduk dan sapu di atas kasut. Hadis yang kedua tadi, seorang sahabat Nabi SAW menghadiahkan khuf kepada Nabi. Nama sahabat ni Dihyah radhiyallahu anhu, dan jubah. Bila dia bagi kasut dan jubah dekat Nabi, Nabi pakai kasut tu sampailah koyak. Ini khuf sampai koyak, dan sebenarnya Nabi tidak tahu adakah kasut itu kulitnya daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Jadi dekat sini kita nak fokuskan untuk Raja An-Najasyi. Nama sebenar beliau adalah Ashamah. Ashamah
dan dia peluk Islam pada tahun 6 Hijrah. Kan? Raja Ashamah ni bin Najash antara seorang raja yang Nabi pernah utuskan utusan, Amru. Nabi utuskan seorang utusan, Amru, bawa surat, Nabi tulis surat tu, Nabi suruh sahabat tulis surat tu, Nabi utuskan surat pergi dekat Raja Ashamah ataupun Najasyi ni, berdakwah kepada dia untuk peluk Islam, dan Alhamdulillah akhirnya tahun ke-6 Hijrah dia pun meluk Islam. Dan apabila wafatnya Raja Najasyi ini, Nabi menyolatkan solat mayat ghaib ke atasnya. Jadi dengan itu insya-Allah kita akan sambung dengan bab yang seterusnya selepas ini, senda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga mendapat ilmu dan manfaat dan kita sampaikan kepada orang lain, dan kita ikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka makan roti, insya-Allah lepas ini pun kita cuba untuk menyukai roti kerana Nabi menyukai roti, dan juga kita ikut cara Nabi memakai khuf, iaitu sebelum kita nak pakai kasut, pakai khuf. Di Malaysia ni jarang orang pakai khuf sebab selalunya bila sejuk kita pakai khuf. Kan? Tapi tempat sejuk kita akan ada khuf. Tapi di Malaysia ni jarang orang pakai. Dan sekiranya kita pakai, kita tak akan kabut buka khuf itu. Sekiranya menyampai syarat yang tadi, kita tak akan kabut buka khuf tu, jadi kita boleh ambil wuduk macam tu sahaja. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jangan lupa untuk sentiasa menyokong saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan teruskan lagi dengan bab sehingga habis. Sehingga habis beberapa kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dan sekiranya ada apa-apa idea, cadangan dan teguran, boleh terus komen di bawah. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.